Assalamualaikum, hai semua. Okey, hari ni cikgu nak sambung lagi untuk bab 4. Kita dah belajar bab 4.1 iaitu 4.1.1 lah. Jadi hari ni cikgu nak sambung untuk 4.1.2. Okey, apa dia? Standard pembelajarannya adalah mentafsir skala suatu lukisan berskala. Okey, so mentafsir maksudnya kita nak tengok, kita nak tahu berapa skala yang digunakan daripada satu lukisan iaitu objek menjadi kepada lukisan berskala tu. Okey. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita revise sikit lah. Okey, kita belajar sebelum ni. Okey, apa dia lukisan berskala? Lukisan suatu objek dengan semua ukuran. Dengan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Ukuran apa? Ingat lagi tak? Maksudnya dia punya panjang sisi dia punya sudut dalam dia kan. Semua tu ukurannya pada objek tu mestilah berkadaran ya. Berkadaran bermaksud mungkin dia jadi lebih besar, mungkin dia jadi lebih kecil. Okey, so kita dah pernah buat latihan sebelum ni. Okey, contohnya lah cikgu tunjuk kat sini. So ingat lagi tak? Okey, contohnya ni adalah objek dia. Okey, so objek ni untuk rajah 1, okey, rajah 1 ni, okey, panjang semua sisi dan saiz semua sudut adalah sama dengan objek. Okey, so kalau dia sama semua, maksudnya dia adalah sama saiz lah. Okey, sama saiz. Okey, kalau untuk rajah 2, okey, nampak tak? Panjang semua sisi berkurang dengan suatu keadaran tertentu. Ingat lagi tak? Hari tu kita buat telegram kan, chat kan. So kat sini ada 1, 2, 3, 4. So sisi yang tu dia akan turun kepada 2. Nampak tak? So maksudnya bahagi 2. Kalau dia bahagi 2, maksudnya yang bahagian bawah pun dia akan bahagi 2. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sepatutnya yang bawah ada berapa? Ada berapa unit? Dia punya panjang di bawah. Betul. Bahagi dengan 2 jadi 3. So betul tak 3? 1, 2, 3. So nampaknya objek tu pergi kepada rajah 2 tu semua dikurangkan kan? Dikurangkan pada suatu kadar yang sama. Iaitu contohnya tadi tu kita bahagi dengan 2. Okey? So macam itulah. Okey? So dia boleh jadi lebih kecil ataupun dia boleh jadi lebih besar macam rajah 3. Okey? So itu kita ingatkan balik lah. Iaitu dengan cara kita tengok, kita kira bilangan kotak dia untuk kita tengok dia punya skala dia. Baik, so berbalik semula kepada standard pembelajaran hari ini. Okey, bagaimanakah anda boleh mentafsir skala suatu lukisan berskala? Okey, mesti ada cara dia kan? Okey, caranya adalah, okey, kat sini dia nyatakan bahawa skala yang digunakan untuk melukis suatu lukisan berskala adalah mengikut nisbah ukuran lukisan berskala kepada ukuran objek. Nampak ni? Mana yang dulu? Mana yang atas? Atasnya adalah ukuran lukisan berskala. Kepada tu maksudnya yang bawah. Bawah tu adalah ukuran objek yang sebenar. Okey, jangan salah. Jangan salah tertukar. Kalau tertukar tak betul lah. Alright. So, seterusnya, nisbah ini juga boleh ditulis dalam bentuk. Okey, kita tulis dia dalam bentuk nisbah lah. Nisbah, dia punya simbol dia apa? Titik bertindih tu kan. Ukuran lukisan berskala nisbah kepada ukuran objek. So sebab tadi ukuran objek dekat bawah kan. Ukuran lukisan berskala tu dekat atas. Okey. So secara lazimnya untuk lukisan berskala, kita menggunakan skala dalam bentuk nisbah, iaitu secara umumnya ialah 1 nisbah kepada n. Okey, apa asyik keluar ni? Okey, 1 nisbah kepada n. Dengan keadaan n ialah integer positif. Sekejap. Okey, n ialah integer positif atau pecahan. So tak semestinya dia adalah nombor bulat, tapi dia juga boleh jadi dalam bentuk pecahan. Okey. 1 nisbah n bermaksud 1 unit. Okey, 1 nisbah n bermaksud 1 unit pada lukisan berskala akan mewakili n unit pada objek. Okey. So
Cara kita nak tulis kita dah tahu. Jadi macam mana? Okey, apakah penerangan yang seterusnya tentang ini? Baik, kita nak senang kita tengok pada contoh lah. Okey, sepatutnya kat sini kamu buat aktiviti lah kat sekolah kan, bincang. Okay, kat sini cikgu letakkanlah. Okey, contoh ni kita tengok. Okey, objek. Kena pasti dulu objek sini adalah objek dia. Alright, so kita tengok untuk rajah 1, kita tengok rajah 1. Baik, ni adalah R atas R, P, Q. Okey, so first kali kita nak buat apa? Kita nak buat apa untuk objek ni? Mestilah kita kira dulu dia punya panjang dia, kan? Okey, untuk contohnya untuk sisi PQ. Baik, kita kira objek dululah. Okey, sebab objek nanti kita buat untuk semua yang lain, untuk sama je. Okey. So, contohnya PQ. Okey, PQ kat bawah. Sorry, kat bawah PQ. Kira 1, 2, 3, 4. Nampak tak dia tulis 4 kat bawah ni. Okey, untuk PR. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, nampak tak? Dituliskan 8. Okey, untuk panjang dia. Okey, seterusnya kita tengok untuk rajah 1 ya. Okey, so kena kira lah. Okey, rajah 1 dia punya PQ. Mana PQ? Yang bawah ni PQ. Okey, so kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi letakkan 12 kat situ. Untuk PR pun sama. Kira-kira dapat 24. Okey. Baik, bila dah dapat macam tu, kita nak buat dia dalam bentuk nisbah. Okay. So dalam bentuk nisbah, ingat tadi yang mana dulu kat depan? Yang rajah tu ke atau yang objeknya? Okay. So yang kat depan ni mesti yang rajah. Itu gambar rajah berskala lah. Okay. So rajah berskala ni. Okay. So jadi 12. 12 kita letak ini tadi kan. 12. Yang belakang dia baru objek. Okay. Yang belakang dia baru objek. Jadi 4. Okey, itu untuk sisi PQ lah, bawah dia. Seterusnya adalah PR. Kalau PR pula, sama juga. So, kita dah kira tadi, ambil 24. Seterusnya, objek dia ada 8 sepatutnya. Okey, so macam tu. Okey, seterusnya ialah... baik, sekejap ya. Okey, baik. So, macam mana? Okey, dari sini menjadi macam ni. Okey, macam mana dia dapat macam tu? Okey, so senang je. Kalau kita tak pastikan macam ni. Kalau 12, kita nak jadikan dia 1 sebab kat depan memang akan jadi 1 kan, yang ni tadi. Kita mesti tulis skala dia dalam bentuk 1 nisbah berapa. Okey, 1 nisbah berapa. Jadi, macam mana kita nak jadikan yang depan ni 1? 12, okey, cikgu buat kat sini. Okey, sekejap. Okey. So, kita... Allah. Bentar. Okey. Apa tadi? 12. Okey. 12 nisbah... berapa tadi? 4. Okey, nisbah 4. Okey, nisbah 4. Okey, macam mana nak jadikan 12 ni 1? Macam mana nak jadikan 1? Bahagi dengan 12, betul. Bahagi dengan 12. So, kalau belah sini bagi 12, ni pun kita kena bagi 12 lah. Okay. So, 12 bagi 12, 1. 4 bagi 12. 4, 12 kan kita kata tadi, dia punya N kat sini boleh jadi dalam bentuk integer positif ataupun pecahan. Okay, so pecahan. Tapi kita taklah letak 4 per 12 kan. Kita kenalah pemudahkan dia. Okay, kecilkan dia. So, sini 1, sini 3. Sebab itulah nanti jawapan dia akan jadi 1 nisbah kepada 1 per 3. Cuba kita tengok. Okey. So, itulah dia kat sini 1 nisbah 1 per 3. Jadi, kalau tengok yang bawah pun sama. Apa benda ni? Sekejap ya. Sorry, banyak sangat dia punya kacau. Okey. Baik, so sambung ya. Okey, baik. Jadi, tengok 24 per 8 pun samalah sebenarnya. Kalau awak nak kira macam tadi tu pun boleh. Terus dia buat macam ni. So, maksudnya
dia adalah 24 nisbah 8 kan. Jadi 24 bahagi 4, 8 pun bahagi, 24 bahagi 24, 8 pun bahagi 24. Sebab tu dia jadi 1. Kemudian 8 ni kita kecilkan, 8, 16, 24 sifir 8 kan. So 1/3 juga. Okey. So sebab tu dia sama. Okey. Jadi jawapan dia sama. Okey, untuk seterusnya rajah 2 samalah cara dia. Okey, buat yang sama, kira yang kat sini memang 48 lah. Semua 48 sebab ni objek kan. Ni semua objek. Okey, so yang kat sini kita kira lah. Okey, contohnya, kita ambil rajah 2. Okey, kita kira lah bawah dia berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so tulis. Okey, dan seterusnya. Okey, itu adalah caranya untuk kita tentukan skala dia. Okey, kita tentukan skala dia. Mungkin yang untuk rajah 2, rajah 3, rajah 4 ni mungkin dekat belakang dia bukan pecahan. Mungkin dia nombor integer biasa kan. Integer positif lah, dia tak ada negatif. Okey. Baik Okey. So hasil daripada cetusan minda tadi, kalau kita buat semualah, cikgu takut tak cukup masa kalau cikgu buat semua. Okey, jika n kurang daripada 1, maka saiz lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. So tadi kan, contoh yang kita dapat tadi kan 1/3. 1/3 tu kan kurang daripada 1. Jadi dia kata saiz lukisan berskala lebih besar daripada saiz objek. Tengok balik. Nampak tak ni, rajah 1 ni kan lagi besar daripada objek. Ni kan. Ni kan, lagi besar daripada objek dia. Okey, kita tengoklah satu kalau untuk rajah 3. Macam mana yang dikatakan? So, PQ dia ialah 1, 2. Cikgu isikan Okey, rajah berapa tadi? Rajah 3. So, 2. Kemudian PR dia 1. Berapa ni? 1, 2, 3, 4. Okey, so PR dia 4. Okey, so kalau kita buat kat sini, jadi nisbah dia macam mana? Nisbah dia 2 nisbah 4. Yang ni 4 nisbah 8. Kita ambil sini kan? Kita ambil sini. Okey, so 2, 4 maksudnya terus je lah kita boleh kecilkan ni. Kalau 2, 4 pemudahkan, bahagi 2 kan? Bahagi 2 dia mesti 1. Jadi bahagi 2. 2 bahagi 2, 4 bahagi 2. So dapat 1 nisbah 2. Yang ni pun sama, nak jadikan dia 1, dia kena bahagi 4 kan? 4 bahagi 4, 1. 8 bahagi 4, 2. Nampak tak? So 1 nisbah 2. So yang kat sini 2 kan? N dia adalah 2. So mana tadi? Dia kata, jika n lebih besar daripada 1, contoh tadi 2, maka saiz lukisan berskala lebih kecil daripada saiz objek. So ingat kalau kurang maksudnya dia lagi besar, kalau lebih dia adalah kecil. Kalau dia sama, maka samalah saiz dia dengan objek. Okey. So sampai situ cikgu harap semua faham. Okey, jadi sampai situ dululah. Okey, bye. Assalamualaikum.